أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat bertemu di dalam bulan, di antara penghulu bulan, iaitu di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Saya mengharapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkatan dan menurunkan kesabaran kepada kita di dalam kita menghadapi bulan Ramadan pada tahun ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ke atas kamu dengan berpuasa. Mudah-mudahan dengan berpuasa tersebut Allah taala akan mengangkatkan darjah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh dengan tawaran. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan dengan gandaan pahala kepada orang yang beriman dan orang yang beramal ibadah yang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita untuk merebut sebanyak mungkin tawaran-tawaran ganjaran yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam satu hadis, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Seperti yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah telah menyebut, barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, Allah secara penuh keimanan dan bersungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, tajuk kita pada petang ini adalah berkaitan dengan tawaran. Berkaitan dengan tawaran yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sempena dengan bulan Ramadan ini, iaitu tawaran saham akhirat. Yang mana saham akhirat ini adalah merupakan saham untuk kita mengambil hasilnya apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk salat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita membayar zakat, dan Allah taala mewajibkan kita untuk menunaikan haji. Ini semua adalah merupakan ibadah khusus yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran dan pahala yang besar. Namun di sana Allah Subhanahu wa taala menawarkan juga saham-saham yang lain untuk kita jadikan bekalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melihat apa yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min salas sadaqatin jariyatin wa 'ilmin yantafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu, rawahul Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita, apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan ditinggalkan. Harta kita akan ditinggalkan, anak-anak kita akan ditinggalkan, keluarga kita akan ditinggalkan, semua perkara akan ditinggalkan, kecuali yang kita akan bawa hanyalah amal kita. Yang kita akan bawa adalah saham yang dibeli di dunia ini, seperti mana yang telah disebut oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah merupakan tempat kita bercucuk tanam, dan kita akan menuai hasilnya di akhirat kelak. Dalam hadis yang telah saya sebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut apabila kita meninggalkan dunia ini, semuanya akan terputus daripada kita, kecuali 3 perkara. Yang pertama iaitu sadaqatun jariyah, sedekah jariah. Yang kedua iaitu al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang dia menggunakan ilmu tersebut untuk mengajar masyarakat, dan seterusnya masyarakat beramal dengan ilmu yang telah diajar oleh beliau. Dan yang ketiga iaitu anak-anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kepadanya. Ada satu lagi hadis yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan saham akhirat ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'minina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warathahu aw masjidan banahu aw baitan libni sabili banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhati wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi, fi sahih Ibnu Majah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada kita tentang saham akhirat, tentang bekalan kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia saham-saham dan bekalan ini? Rasulullah telah menyebut, sesungguhnya di antara amal kebajikan yang mendatangkan pahala sesetengah setelah orang itu melakukan ataupun meninggalkan dunia yang fana ini, yaitu yang pertama, ilmu yang diperluas sebarkan, ilmu yang diajar kepada masyarakat. Ilmu bukan hanya sekadar digunakan untuk diri sendiri, tetapi ilmu digunakan untuk diri sendiri, ilmu digunakan untuk mengajar ahli keluarganya, dan ilmu untuk diajar kepada masyarakat keseluruhannya. Yang kedua, kitab-kitab keagamaan, kitab-kitab yang ditulis yang telah ditinggalkan olehnya. Yang ketiga, masjid yang dibina. Yang keempat, rumah yang dibina untuk penginapan orang yang sedang perjalanan, untuk fakir, dan seterusnya, sungai yang dialirkannya untuk kepentingan orang ramai, dan harta yang disedekahkan olehnya. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Daripada apa yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam 2 hadis ini, maka kita tahu bahawa saham yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai ciri-cirinya. Saham-saham yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kesimpulan daripada hadis-hadis yang telah saya bacakan tadi,
saham-saham yang perlu kita lakukan untuk kita melakukan persediaan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita laburkan, iaitu yang pertama seperti mana yang telah disebut oleh Allah Taala, iaitu harta yang disedekahkan. Harta yang disedekahkan ini, harta ini adalah merupakan rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ianya bukan milik kita. Dianya bukan milik kita untuk kita gunakan seorang diri. Harta yang Allah Taala bagi kepada kita ada peruntukannya juga untuk orang lain. Oleh itu Allah SWT menggalakkan kita untuk kita bersedekah, infak, ataupun untuk kita memberi sumbangan kepada orang lain yang lebih memerlukan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut beberapa kali tentang berkaitan dengan infak. Di antara ayat yang menarik, Allah Taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sanab'a sanabila wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Allah SWT telah merumpamakan orang yang bersedekah itu, atau orang yang infak harta-harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala itu, seumpama sebiji buah, sebiji benih yang mana bila ditumbuh daripada benih yang satu itu, Allah Taala akan keluarkan pula tangkai-tangkainya sebanyak 7 tangkai, dan di dalam tangkai-tangkai tersebut mempunyai 100 biji yang lain. Ini adalah merupakan perumpamaan gandaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malahan sambungan kepada ayat itu, Allah Taala telah menyebut, "Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim." Allah Taala akan menggandakan kepada orang yang Allah Ta'ala kehendaki, dan Allah Ta'ala itu Sami'un Alim, mendengar dan mengetahui. Ini menunjukkan bahawa infak yang kita berikan ikhlas kerana Allah SWT, Allah Ta'ala akan menggandakan rezeki tersebut. Ini adalah merupakan amalan-amalan orang mukmin yang meletakkan harta bukan hanya sekadar untuk dimakan oleh sendiri, tetapi harta juga adalah digunakan untuk infak fi sabilillah, sumbangkan kepada jalan Allah, sumbang kepada orang yang lebih memerlukan. Oleh itu dalam satu ayat dalam surah Saf, Allah Ta'ala juga telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Allah Ta'ala telah menyebut, nak atau tidak, aku beritahu kepada kamu wahai orang mukmin satu perniagaan yang menguntungkan, satu saham yang menguntungkan, iaitu mereka itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengorbankan harta mereka, jiwa mereka, tenaga mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah kamu mengetahui kebaikan daripada saham-saham yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Ta'ala juga telah menyebut dalam ayat-ayat yang lain, seperti mana ayat Bismillahirrahmanirrahim, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Wa anfiqu, mereka telah infak daripada apa yang Allah kami rezekikan kepada kamu, min qabli, sebelum datangnya ajal seseorang. Maka mereka telah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani, kalaulah dapat ditangguhkan sedikit ajal ini yang hampir ini, maka kalau sekiranya diberi peluang, fa as-saddaqa, aku akan bersedekah selagi banyak
lagi banyak pahala, lagi banyak sedekahnya, infaknya, kerana mereka mengetahui tentang ganjaran yang besar tentang pahala ini. Wa akum minas salihin, dan nak jadi orang di kalangan orang-orang yang sentiasa beramal dengan amalan-amalan para salihin. Ini menunjukkan bahawa infak ini adalah merupakan satu perkara yang besar. Bersedekah ini adalah satu perkara yang besar. Dia akan menjadi saham untuk kita bawa balik ke akhirat. Bayangkan kalau kita berikan sedekah, infak untuk menunaikan, untuk membina sebuah masjid. Sudah pasti selagi mana orang menggunakan masjid tersebut, selagi itu saham, keuntungan daripada saham yang kita laburkan itu akan datang kepada kita. Begitulah juga kalau kita infak kepada orang yang membuat tahfiz contohnya, sudah pasti sahamnya itu, dengan niat kita yang ikhlas infak tersebut, sahamnya itu, untungnya itu akan sampai kepada kita. Inilah disebut sebagai sadaqatun jariyah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, saham yang kedua yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh yang mendoakan kepada mak dan ayahnya. Untuk melahirkan anak-anak yang soleh ini perlu kembali kepada asas, perlu kembali kepada bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh dan salihah. Perlu kita kembalikan kepada asas bagaimana kita meletakkan di dalam hati mereka dan pemikiran mereka supaya mereka mempunyai hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka ini mempunyai pemikiran yang sentiasa berteraskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Oleh itu kita sebagai ibu bapa, marilah kita melihat apa yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita, walana fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Bagi kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan qudwah hasanah, contoh yang baik kepada kita. Oleh itu Rasulullah telah bersabda, "Addabani Rabbi wa bi ahsani ta'dib." Aku telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik didikan. Oleh itu Rasulullah berpesan kepada kita, "Addibu auladakum ala salasi khisal." Didiklah anak kamu dengan 3 perkara. Yang pertama, didiklah anak kamu hubbi nabiikum, cinta kepada nabi kamu, cinta kepada apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada apa yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menanamkan akidah yang hebat di dalam hati anak-anak kita. Dan seterusnya Rasulullah telah menyebut wa hubbi ala baitihi, cinta kepada kaum keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya wa tilawatul Quran, cinta kepada Al-Quran. Marilah kita mempersediakan anak-anak kita dengan perkara-perkara asas ini. Menyediakan anak-anak kita dengan akidah yang baik. Menyediakan anak-anak kita dengan adab-adab yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyediakan anak-anak kita dengan pendidikan yang berteraskan kepada akidah, pendidikan yang berteraskan kepada Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersediakan juga mereka dengan ilmu duniawi yang boleh membawa mereka lebih maju ke hadapan, tanpa mengenepikan, tanpa melalaikan pembentukan akidah kepada anak-anak kita. Biarlah sejauh mana mereka pergi, tapi asas yang paling penting yang berada dalam hati dan jiwa mereka iaitu akidah Islamiyah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan panduan yang telah dibawa oleh Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebut di dalam hadisnya
Selain daripada apa yang telah sebut sebagai saham yang telah saya sebut tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebut tentang ilmu. Tentang ilmu, iaitu al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat, ilmu yang seseorang yang mempunyai ilmu dan seterusnya memberi manfaat kepada orang lain. Ilmu yang memberi panduan kepada masyarakat. Oleh itulah Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak ayat telah menyebut tentang bagaimana Allah Ta'ala telah mengangkat orang-orang yang mempunyai ilmu ini, di mana dalam surah Al-Mujadalah, bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala telah berfirman, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala telah mengangkat orang yang beriman, Allah Ta'ala telah mengangkat orang yang berilmu dengan beberapa darajat. Ilmu yang dia ada, yang dia pelajari itu, Allah Ta'ala angkat dia. Tetapi Allah Ta'ala akan mengangkat lagi apabila dia menggunakan ilmu tersebut untuk diri dia sendiri, dan bukan hanya sekadar untuk diri dia, tetapi ia mempelajari ataupun ia memandu masyarakat ke arah yang lebih baik. Bukan hanya sekadar ilmu agama. Setengah ulama mengatakan bukan hanya sekadar daripada ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu kaitan dengan duniawi yang membawa kepada kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam surah Az-Zumar, Allah Ta'ala juga telah menyebut, bismillahirrahmanirrahim, qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Allah Subhanahu Wa Ta'ala membezakan dalam ayat ini. Allah Ta'ala bertanya kepada kita, adakah sama orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak mempunyai ilmu? Kerana orang yang mempunyai ilmu ini adalah orang-orang yang sentiasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang-orang yang sentiasa menjalani kehidupan mereka mengikut garis panduan yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebut daripada Muawiyah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut dalam hadisnya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berkehendaki kepadanya kebaikan, Allah Ta'ala memberikan kepadanya faqih, ilmu, dan mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, dengan ilmu yang kita ada, bagi orang yang tidak kurang mempunyai ilmu, kita belajarlah. Bagi orang yang mempunyai ilmu, kita ajarlah, kerana ia adalah merupakan saham untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mengajar masyarakat, masyarakat akan beramal dengan ilmu yang kita laksanakan, ilmu yang kita ajar dan beri panduan. Selagi mana mereka beramal dengan ilmu tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ganjaran yang besar kepada kita. Oleh itu Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada kita, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah Ta'ala telah menyebut, barang siapa yang beramal mithqal, walaupun sekecil zarrah, Allah Ta'ala akan membalas kebaikan tersebut. Barang siapa yang melakukan perbuatan jahat, walaupun sekecilnya, Allah Ta'ala akan memberi balasannya. Oleh itu marilah kita menggunakan ilmu yang kita ada untuk memberi kefahaman dan panduan kepada masyarakat. Walaupun satu ayat, tetapi dengan satu ayat tersebut, ianya akan memberi bekalan yang amat baik untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan puan-puan, apabila kita meninggalkan dunia ini, semuanya kita akan tinggalkan. Apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita kembali ke alam barzakh, yang akan tinggalkan kita, harta kita akan tinggalkan kita, anak-anak kita, keluarga kita akan tinggalkan kita, sahabat-sahabat kita semua akan tinggalkan kita. Tinggallah kita seorang di dalam alam barzakh. Yang akan menemani kita hanyalah amal kebajikan kita. Yang akan menemani kita adalah saham akhirat yang kita beramal, yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Tuan-tuan dan puan-puan,
tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada kita tentang saham akhirat ini. Oleh itu menjadi tugas kepada kita. Menjadi tugas kepada kita untuk kita beramal. Untuk kita beramal dan melakukan, terutama sekali di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Beramal dengan saham-saham yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan infak, banyakkan kita buat sedekah jariah. Dan banyakkan kita mendidik anak-anak kita bersama isteri dan juga suami kita, mendidik anak-anak kita untuk menjadikan mereka orang-orang yang akan menjadi anak soleh satu ketika nanti. Dan dalam masa yang sama kita menggunakan ilmu kita untuk kita mengajar kepada masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita merebut apa yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dua hadis ini. Dan di antara perkara juga yang telah disebut oleh Rasulullah dalam hadis yang kedua, apabila kita infakkan ataupun menyumbangkan harta kita, duit kita untuk walaupun sekadar membina telaga, walaupun sekadar kita membina satu tempat untuk tumpangan, tetapi ianya juga masih dikira sebagai saham akhirat yang akan menjadi bekalan kita, insya-Allah. Jadi yang saya harapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama untuk beramal dengan hadis ini. Mudah-mudahan ianya akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ianya akan dikira sebagai amalan-amalan kita yang akan membawa diri kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan yang mulia ini kita berharap supaya kita dapat menambahkan lagi pengetahuan kita. Kita berharap kita dapat menambahkan lagi segala amal-amal kita. Sama ada amal-amal yang membentuk amal-amal yang membentuk fizikal, ataupun amal-amal yang bentuk boleh mempertingkatkan roh kita. Kerana bulan Ramadan adalah bukan bulan amal. Bulan Ramadan adalah bulan untuk merebut ganjaran-ganjaran yang besar yang diberi oleh Allah Ta'ala. Oleh itulah para sahabat apabila sahaja Ramadan hendak meninggalkan mereka menangis kerana mereka takut bulan Ramadan pada tahun ini adalah bulan yang terakhir Ramadan yang mereka akan berada di dalamnya. Jadi inilah kebimbangan para sahabat. Oleh itu, kita yang sedang berada di dalam bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama memperbanyakkan amal dan memperbanyakkan sumbangan dan sedekah. Mudah-mudahan ianya kitanya akan mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa, dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang hebat, iaitu malam Lailatul Qadr, seperti mana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat suci Al-Quran. Marilah kita mencari malam Lailatul Qadar ini, kerana malam Lailatul Qadar ini adalah malam mustajab doa, malam yang diberikan kepada manusia dengan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, sekadar itu tazkirah kita pada petang ini. Mudah-mudahan kita akan dapat mengambil sedikit apa yang telah disebut daripada hadis Nabi, peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengharap supaya kita dapat membekalkan diri kita dengan bekalan-bekalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mungkin tidak tersusun itu mungkin datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.